warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Jinggul, selamat datang Wow, ke mana ni? Saya di ADK Negeri Sembilan. Cikgu Jinggul Cikgu saya ni kan rasa nak tahu sikit, terdengar perkataan father's figure cikgu pernah sebut tu, kalau boleh cikgu cerita sikit. Dia sebenarnya dalam konteks apa sekalipun 60% kemandirian dia bukan di luar. Bukan di luar. 60% dia di rumah, 20 di luar sistem pendidikan. Alright. 20 lagi ialah persekitaran. Jadi dia. apa saja masalah dia mesti bermula di rumah dulu. Jadi bermula, sebab tu macam ayah ni dia jadi EO, event organizer. Ayah adalah event organizer. Dia bukan orang lain. Ayah mesti berperanan berfungsi, sebab tu kajian-kajian dibuat di Harvard dan sebagainya. Anak-anak yang cemerlang adalah anak yang emosinya positif. Emosi positif adalah orang yang rapat dengan ayah. Orang yang anak yang rapat dengan ayah. Anak yang rapat dengan ayah. Sebab tu dia bercakap soal parenting ni, dia tak ada pedagogi pun. Parenting tak ada pedagogi. Jadi cikgu ada pedagogi kan. Jadi semua parenting tak ada pedagogi. Jadi sebab tu dia ada 3 benda yang menjadikan keperluan pada Malaysia untuk tahu. Satu, kesilapan parenting dimulai pra pernikahan. Dia bermula dari pra pernikahan yang tidak macam tagak basah ke. Ialah baru kenal-kenal. Baru kenal tiba dia masa bertunang. Pernikahan tidak stable. Jadi kelahiran juga tidak stable. Lepas tu dia pola asuhan. Pola asuhan ni dia cakap macam ni, ada parent yang tahu dan bertindak, parent yang tahu tak bertindak. Ada parent tak tahu tapi bertindak, bahaya ni. Dia tak tahu apa-apa pun, tak tahu sebab. Yang keempat, tak tahu dan tak bertindak. Ini segi pola asuhan. Macam Johari Mindo ke sini. Dia problem sebab sekarang ni kita minta tagline saya mudah aja. Mendidik bukan dengan naluri tapi dengan ilmu. Mendidik bukan dengan naluri. Naluri itu jalan teruslah. Sebab tu dia kalau hari ni dia kena mak ayah yang menonton, yang melihat, dia elakkan perkataan monkey see monkey do. Dengar perkataan Monkey tengok dia buat. Kalau orang lain buat, orang lain buat macam ni dia copy je. Tapi sebenarnya ikan tu hebat dalam air. Anak kita ni potensi berbeza-beza. Ikan tidak mungkin boleh panjat pokok. Jadi problem mak ayah ni bila suruh ikan panjat pokok, dia melihat anak orang lain, dia suruh anak dia sama juga. Tak boleh. Jadi bila sebut soal pra pernikahan, pola asuhan, macam mana parent yang autokratik, parent yang demokratik, parent yang pesimis kan. Semua benda-benda ni menjadikan di hujung dia ada kesan pun. Kesan yang paling ketara sekarang, istilah apa dia? Pernah dengar tak perkataan Peter Pan syndrome? Peter Pan syndrome? Pernah dengar? Tak biasa dengar. Peter Pan syndrome ni anak remaja. Peter Pan tahu Peter Pan? Ya tahu. Tak pernah dewasa kan? Anak lelaki yang tak pernah dewasa sebab semua hidup dengan rule mak ayah, kau pergi sekolah kau macam ni, kau pergi taskar kau kena pandai macam ni, semua. Jadi anak tu stres. Jadi Peter Pan syndrome. Peter Pan dia tak pernah dewasa sampai dia terus manja, betul? Okey, yang perempuan pula jadi Cinderella. Cinderella ni tunggu putera Charming datang. Tolong. Semua nak tolong kan. Jadi bayangkan Peter Pan kahwin dengan Cinderella. Maka jadilah Boomerang family. Boomerang ni patah balik. Nak jerang air pun patah balik. Semua dia tak boleh nak alone kan. Jadi pada Malaysia, pada semua orang, saya nampak puan, father figure ni harus ditumbuh pada masa bila? The early childhood. Umur 0 hingga 5 tahun dia nak kena. Masa tu kena serius betul-betul lah. Kena serius betul sebagai kita pun ialah umur-umur macam saya pun, saya akan ada anak pun dah mula nak kahwin kan. Saya akan cakap pada Malaysian, jangan abaikan the early childhood. Masa anak umur 1 hingga 5 tahun tu 0 hingga 5 tahun pada waktu itu bapa kena berfungsi. Betul-betul. Sebab tu dia kena ada 3P. Play, plan and pray together. Alright. Play, plan and pray together. Sebab tu mak sebab aku tengok yalah, play ni must play, bermain, bincang. Plan ialah sama-sama kita nak dengar pandangan anak, pandangan kita macam puan buat kan. Nak dengar suara dia sebab kita masa kecil dulu biasalah kampung. Kau jangan cakap budak kecil kan. Kita pun pergi, sebab tu orang kita ni takut dengan angkat tangan, takut, malu nak cakap sebab kita dah duduk dalam sistem mungkin lama kan budak kecil. Okey. Kena tu play, plan and pray together kan dia. Play together, plan and pray together. Dia kena together semua. Sebab apa yang berlaku pada filter di zaman early childhood, dia jadi filter. Bila filter tu dah kuat, lepas tu cabaran datang, dia akan tang tepis. Sebab sekarang ni masalah
budaya sosial sebagainya. Saya nak cakap soal kajian-kajian dibuat, banyak research dibuat. Anak-anak yang terperangkap dengan anak luar nikah, apalagi perempuan ni, adalah orang yang tak ada figure ayah. Ya. Sebab tu bila bercerai, cepat-cepatlah hadirkan figure ayah. Siapa dia? Pakcik, makcik lelaki dia kena ada. Sebab suara lelaki lah, emosi lelaki, figure-figure ni. Sebab tu pada yang parent yang sedang merakam ni, dia tidak boleh escapism lah. Escapism ni apa dia escapism? Hantar anak pada Pergi rumah mak. Pergi hantar cousin. hantar pada bibik lama-lama sangat sebab kita terperangkap dengan kerja. Sebab dia mudah je. Hidup ni 8 jam kerja, 8 jam rehat, 8 jam tidur. Kadang-kadang bila kerja sampai 16 jam. 16 jam kita fokus kepada kerja. Tapi kita cakap bahawa anak ni dia macam bola, dulu jatuh dan melantuk, sekarang macam kaca jatuh dan pecah. Ya, betul. Derai kan? Dia pecah ya Dia pecah, sekarang pecah. Sekarang sebab tu saya cakap pada semua orang, parenting ni dahsyatlah puan. Sangat penting. Sangat dia kena spend sebab dia punya hidup ni macam makan di kantin. Makan di kantin duduk takkan orang layan kan. Di kantin macam mana puan? Masuk kantin, ambil train, ambil makanan, bayar. Ya, bayar. Makanlah sendiri. Makanlah. Lepas tu anak-anak pun sama, dia kena bayar. Bayarnya bukan duit, komitmen, kau kena bangun, bertanya, jumpa orang, bayaran untuk dapatkan benda tu. Jadi pada kesimpulan saya, ayah ialah EO, event organizer. Dia bukan pada orang lain, bukan atuk event organizer. Jadi bila kita mendirikan rumah tangga, dia itu adalah dia perlukan ilmu, dia bukan naluri. Okey, kena plan and pray together. Semua together. Dia kena praktiskan 3T pula. Time, talk, touch, teachable. Apa dia? Time, talk, touch, teachable. Mengajar. Sebab sekarang COVID-19 anak-anak semua kat rumah sebahagiannya, dia kena ajar anak self management. Sekarang teachable kan. Ni tak dapat, adik-adik mula bosan kat rumah, tak dapat jumpa kawan-kawan macam dulu. Dia kena time. Kita kena boleh bagi masa pada semua kawan sekalian, bagi masa. Sebab kadang-kadang sibuk sangat bila pegang handphone. Fizikal kita ada, fikiran tak ada, perasaan tak ada. Time nak main dengan anak tak ada. Sekarang ni anak tak boleh biar main handphone seorang-seorang, kita main handphone, tapi kena play together. Play together kena main safe-safe lah yes. Dia safe. sebenarnya mudah je. Macam kan nak memperkenalkan anak-anak ni macam mandi sungai air masuk dalam kepala. Nak keluarkan air macam mana? Masukkan air balik. Jadi mak ayah dia kena ada skill masukkan air kan. Dia kalau anak mainlah balik. Okey, time talk. Kita Kita tak bercakap dengan anak ni, bercakap nada dia, bercakap pula nada dia, nada yang menyenangkan. Ini sebab dia pantang larang ni puan. Kita melayan anak macam radio rosak. Macam radio rosak macam mana? Ketuk kan? Yelah. Tak keluar suara, TV tak keluar gambar buat apa? Ketuk. Tak apa ketuk, dulu ketuk je semua. Sekarang zaman-zaman ketuk sekarang dah over dah berlalu. Dia ada banyak ruang. Dia salin kat Twitter, dekat dia banyak ruang untuk dia lari. Dulu mungkin kita lapar, patah balik kan. Sekarang so time talk, touch, kita kena sentuh. Dia, mak ayah dia kena peluk. Maknanya bila cakap dah makan je, macam ni je kena pegang. Dah makan. Pegang. Dia budaya pegang ni puan. Kalau tengok dekat Jepun, dia antara kaitan surung dengan peluk. Jepun memilih untuk peluk anak lebih lama. Dia peluk. Sebab tu dekat Korea ada perkataan skinship. Skinship, hubungan kulit. Dia kena peluk. Ada peluk anak kerap kan. Nampak cerita tu nampak agak harmoni kan. Dia kena peluk. Sebab anak-anak yang pergi sekolah ni sebagai cikgu nampak budak ponting, sebenarnya dia mula kat rumah dulu. Sebab buku yang saya baca puan, 1 jam mak ayah menghamburkan kata-kata negatif, dia perlukan 6 jam untuk bangkit balik. 5 minit kata-kata tu. Kata-kata yang touch tu. Memerlukan 6 jam untuk bangkit. Sebab tu dia pergi sekolah kadang monyok. Cikgu nampak dia macam tak fokus. Sebenarnya dia bukan tak fokus dalam minda dia ni. Sebab tu dikatakan keganasan fizikal, keganasan mulut. Fizikal puan tampar anak nampak sikit. Mulut nampak tak? Tak nampak. Tapi lukanya tu Lukanya Tuhan aja yang tahu. Time, talk, touch. Teachable kita kena ada ilmu lah kan. Macam tu nak teachable ni. Ya, teachable lah. Teachable mengajar anak tentang kesabaran, berkongsi. Sekarang budak apa ramai. Peter Pan tak boleh berkongsi. Masuk universiti tu yang bagi makan tu. Ini makanan tahap bibi aku je ni kan. Ingat baca kat ada baca. Tak tahu nak cakap apa. Dia tidak teachable. Dia tak boleh, tidak ada sabar, tak boleh berkongsi dekat universiti tu. Kadang-kadang bila kongsi bila air,
Mak ayah, sebab tu saya bagi tahu mak ayah ni dia kena sharing, mengajar anak berkongsi. Berkongsi tak nak kat rumah. Alhamdulillah. Dia kena berkongsi. Kadang bila masuk universiti, bila I tak boleh kongsi, semua tak boleh kongsi. Life ini dia kena berkongsi, betul. Baru dia enjoy. Dia enjoy. Sebenarnya. That's why kena tadi 3T, kena at the end, prayer together. Pray together. Dia kena kembalikan fitrah di rumah. Jadi kesimpulannya, mak ayah sesibuk mana sekalipun, keharmonian dia mula di rumah. Dia kena bermula di rumah, bukan di luar. Jadi macam puan di ADK pun, kita melihat the structure pokoknya di rumah. And the best thing is father. Father, yes. Father adalah EO, event organizer. Event organizer bukan pada mak, pada ayah. Yang penting ialah father figure. Mungkin tak dapat bapak dia sendiri, tapi pakcik dia. Mungkin ada keluarga bercerai, ada mak ayah meninggal sebagainya. Dia kena cepat ganti figure. Dia jangan jadikan figure tu pada orang lain. Cikgu kalau nak suruh abang dia jadi father figure boleh tak? Sebab tu Kupang, bila yes, puan akan tengok bila berlaku kehilangan, dia akan timbul seorang hero. Tengok tak? Dia akan muncul hero. Kadang-kadang hero. Dia kadang-kadang sanggup tak sekolah tak apa, adik sekolah. Abang makan tak apa, abang tak makan tak apa, adik makan. Dia akan ada seketika-ketika, itulah dia akan jadi hero. Okey, terima kasih cikgu. Nanti kita cerita pula, sambung lagi cerita kita. kita. Cerita yang best kita. Nanti kita edit. Nanti insya-Allah kita cerita lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.